warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wattabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahi abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ul haqq al-ahya'i minhum wal amwat syai'ul haqq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana innaka antal hakimul alimun hakim. Allahumma iftah abwaba ilmina wa ma'rifatina wa hukmina. Allahumma ja'al qulubuna yafqahuna biha wa adhanuna yasma'una biha wa a'yununa yubsiruna biha. Wallahu khairan hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wa ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan kurnianya Allah pertemukan kita pada pagi ni. Minggu lepas nak datang, tapi kita merancang, Allah juga merancang. Kita merancang, Allah juga merancang. Maksudnya apa? Niat nak datang tu ada dah. Moga-moga niat saya dapat pahala. Petang tu saya ambil angkat barang, terplay out pinggang. Sampai seminggu Pak Imam. Sampai hari Khamis. Hari Khamis lepas saya ikat pejabat, saya ikat demam lagi ni. Demam. Pergi ngurut hari Khamis tu saya demam urat kot. Allahumma salli ala Muhammad. Saya demam. Lepas tu saya balik tidur. Saya minta izin dah. Petang tu mesyuarat dengan ketua saya. Saya kata, Ustaz, besok saya nak minta izin, tak datang. Tak larat lah. Kat pejabat dah tak larat. Sampai saya dah berpeluh-peluh tak larat, sakit. Saya balik tidur, bangun tidur tu, balik tu saya tak tahu, bala sebelum maghrib tu saya tak apa, bangun maghrib tu dah boleh sembahyang duduk, boleh sembahyang rokok biasa. Alhamdulillah. Subuh Jumaat tu saya try juga. Alhamdulillah. Hari ni alhamdulillah, sampai hari ni alhamdulillah. Maknanya tuan-tuan, kalau kita rasa tak kuat tu kan, bagi saya ada sekali tu saya bila saya sakit, saya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? Saya dah tambah sakit, tambah sakit. Saya zikir lah kan. Bagi Allah, Engkau yang datangkan sakit aku, Engkau yang bagi aku sihat, Engkau yang bagi aku sakit. Aku tahu yang sakit ni pun Engkau punya, sihat ni pun Engkau punya. Urat dalam badan aku ni pun Engkau punya. Aku tak ada daya upaya, aku usaha je nak buat. Semua Kau punya. Lagi saya sakit zikir, lagi saya sakit. Lagi saya zikir, lagi saya sakit.
Itu panggil itu yang panggil apa, milik kita. Kita rasa je sakit, tapi yang memberi sakit itu Allah. Allah uji kita. Milik kita ini tak ada apa, kita tak ada apa, tak ada milik apa-apa, kan? Hari ni Allah panjangkan umur saya lagi, datang lagi mengajar. Lama dah surau ni. Dari imam dia tahun 2000 apa je, 2006 2007 masa ni buat surau ni, kan? Alhamdulillah, syukur pada Allah yang kurnia dan limpahnya. Allah bangunkan kita pagi ini, ingatkan dia. Allah bangunkan kita pagi ini, sihatkan kita. Tenaga yang ada pada kita bukan tenaga dia, tenaga kita, tenaga dia. Qudrah, iradah, kaunuhu qadiran, hal keadaannya maha berkuasa. Mana kudrahnya pinjamkan kepada kita untuk kita datang. Iradatnya beriradat, berkehendak, iradah, berkehendak untuk datang. Tapi bukan dengan kudrahnya, maka tak boleh datang. Itulah kita manusia yang kalau betul-betul mengenal Allah, tiada. Kita tiada, dia ada. Ini tauhid ni kan. Tauhid pergi ke wujud. Kita tiada, dia ada. Apa yang ada pada kita, dia punya. So kita ada apa? Tak ada. Kita tak ada yang kita punya. Kita sambung pengajian kita dengan apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Chapter yang terakhir, ciri-ciri harakah Islamiyah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Al-ghayah la yubarriru wasilah dalam bahasa Arabnya. Nabi SAW menyebut tujuan tidak menghalalkan cara, kan? Kita nak buat sesuatu perkara yang baik, maka caranya kena cara yang betul, saleh, yang benar. Kita nak buat sesuatu yang baik, tak boleh menggunakan cara yang tak betul. Ustaz, saya nak sedekah buat surau, nak Ustaz doakan, Ustaz bagikan saya ilham nombor ekor. Ustaz nak ambil nombor ekor lah. Ustaz ni nombor ekor juga ni, pasal apa? Duit tu saya nak sedekah buat surau, masjid. Dapat duit masjid, duit nombor ekor kena 40 juta. Tak? Boleh tak kita buat duit tu buat masjid? Tak boleh, tuan-tuan. Kerana matlamat tidak menghalalkan cara. Maka duit haram tak boleh dibuat, tak dimasukkan dalam masjid. Ustaz, kalau duit haram tu macam mana? Duit haram tu buat tandas je lah boleh buat. Buat jalan, buat bus stand, buat lampu jalan, pakai bersama. Kalau buat masjid tak boleh, pasal dia rumah ibadat. Kena perlu pada duit yang baik. Kuman-kuman kerosakan yang dibawa oleh aliran pemikiran dan sistem-sistem bukan Islam, iaitu teori Machiavelli, yang sistem yang berpegang kepada kaedah matlamat menghalalkan cara. Teori ini selalu dipakai. Hari ini ramai tak dia pakai teori ini. Teori Machiavelli itu matlamat. Dia nak buat Islam, tapi dia guna apa cara untuk mencapai cita-cita dia. Kata nak buat Islam, tapi menggunakan apa cara untuk capai cita-cita dia. Ramai, banyak orang macam tu. Ustaz, tak boleh macam ni Ustaz. Benda ni kalau macam ni, gini, kita tak akan capai cita-cita kita. Masa di Mesir dulu, kawan-kawan saya, barah saya, kan, kita terlampau tegas dengan dengan kita bukan tegas, kita pegang betul lah dengan Quran, dengan hadis, kan. Dia kata kau ni sampai bila nak maju, dia kata. Islam tak akan naik kalau kau macam ni. Kenapa? Dia kata, saya kalau kita macam ni, kita negara kita macam ni, kita buat macam ni, Islam tak akan menang, dia kata. Saya cakap dengan dia, matlamat tidak menghalalkan cara, dan Islam menang bukan kita yang bagi menang. Faham? Kenapa Islam tak menang sekarang? Pasal dalam hati pejuang Islam, akulah yang
nak menangkan Islam. Oleh aku tu, perkataan aku tu tuan-tuan, perkataan syaitan. Saya faham lagi? Alhamdulillah. Perkataan aku tu perkataan syaitan. Sebab tu dia tak boleh menang. Pasal yang memperjuangkan Islam itu, dia ada satu ciri yang ada ciri syaitan. Kalau aku tak buat macam ni, Islam tak akan menang. Pening ustaz, macam mana? Kalau aku tak buat macam ni, Islam tak akan menang. Kalau aku tak buat macam ni, Islam tak akan. Aku tu kau kena buang. Hamba diperintahkan melakukan macam ni. Menang tak menang bukan kerja aku, kerja Allah. Aku hanya melakukan perintah Tuhanku. Wajib sembahyang, memang wajib sembahyang, kan? Tapi wajib sembahyang tu tadi atas kita, dan kita bila kita sembahyang, kerana aku yang sembahyang, maka sembahyang tu tak diterima Allah. Pasal apa? Pasal aku yang sembahyang. Nafsu, ego, diri sendiri, merasa diri yang hebat. Merasa aku yang hebat, kan? Bila merasa aku yang hebat, maka engkau hebatlah, Tuhan kau tak hebat. Allah akan bagi hina kita lah. Hina. Lagi kita semayang, lagi kita semayang, lagi Allah tak terima. Lagi kita semayang, lagi Allah tak terima. Pasal apa? Aku yang semayang. Tak faham dengan kaedah yang disebut oleh jawapan kita dengan hayya 'alas salah tadi. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita dengar azan, apabila sebut hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwwata illa. Kenapa kena berjawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim? Nak bagi tahu kau datang semayang tadi tu dengan izin aku, dan aku yang dorong kau, aku yang ketuk hati engkau untuk dengar azan ini, dan rasa nak datang. Rasa nak datang. Gerak hati kita rasa tu tengah gerak hati. Gerak hati kita nak rasa nak datang tu tadi, Allah yang kurniakan. Allah yang kurniakan. Ada kudrah siapa punya, bukan kita punya. Kita masa makan nasi, itu yang menyebabkan kita ada tenaga. Nasi tu penyebab saja. Apa ramai yang makan nasi tak boleh ada tenaga datang masjid. Tak ada tenaga datang masjid. Pergi disko ada tenaga. Ramai yang makan ayam golek, ramai yang makan kambing golek, ada tenaga datang masjid. Tenaga tu tidak dikerahkan untuk datang ke masjid. Tenaga tu tidak dikerahkan untuk datang ke surau. Tenaga tu tidak dikerahkan untuk datang solat subuh dengan kuliah, kan? Tapi bila makan-makan kenyang, tidur, kan? Kenyang tidur. Kita duk berasa tenaga tu yang menyebabkan, padahal itu pun pinjaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinjaman dia saja. Selagi mana dia bagi kita pinjam, itulah sebenarnya zakat kita. Bayar, kita nak bayar dekat dia pinjaman itu apa dia? Dengan beribadah kepadanya, dengan mengikhlaskan diri, itu panggil ikhlas. Mengabdikan diri kepadanya, dengan rasa tak layak kita menerima pinjaman daripadanya kalau kita gunakan kepada benda yang lain. Itu ceritanya.
Berapa banyak doktrin dan keyakinan aliran pemikiran Machiavelli ini yang terkeluar dari landasannya apabila cuba dilaksanakan secara praktikal, sama ada di peringkat pemerintahan atau dalam peringkat pelaksanaan sistem, pelaksanaan sistem. Pada hakikatnya aliran pemikiran ini tidak dapat menentukan untuk dirinya dan para penganutnya satu keyakinan yang dapat melihara mereka daripada melakukan penyelewenggan daripada sikap berpura-pura. Pada hakikatnya sebenarnya Nabi SAW tak mahu kita menunjukkan sikap berpura-pura, bermuka-muka, menyebabkan kita terpaksa buat macam ni, terpaksa buat macam ni, pada hati tak mahu, kan? Mereka tidak membezakan sifat-sifat ini. Mereka tidak dapat membezakan sifat-sifat ini dengan apa yang sifat-sifat ini dengan apa yang mengambil tempat dan kencah pertarungan politik dan pemikiran. Mereka juga tidak dapat membezakan secara jelas dan tindak tanduk ahli politik tradisional para pemimpin akidah. Maknanya apa? Orang yang macam ni tak boleh nak bezakan mana betul, mana benar hak. Bila kita berperangai macam ni, kita tengok orang tu pakai jubah, pakai serban, ajak kepada kebaikan, itu tipu je tu. Menyebabkan hati mereka mereka menjadikan ragu-ragu kepada semua orang yang berperangai, yang berpegang dengan benda ni. Inilah keadaan yang berlaku dalam kencah perebutan kuasa dan ideologi ciptaan manusia, dan pertarungan inilah yang menjelaskan dan mendedahkan rahsia pergolakan yang tersembunyi dalam ideologi tersebut, dan inilah sebab membolehkan perkembangnya dan mendapat kekuasaan dalam masa yang singkat. Ini sebab ideologi inilah menyebabkan berlakunya pertarungan, berlakunya perselisihan, ideologi yang menyebabkan kita bergaduh. Kalau semua umat Islam berpegang dengan Al-Quran, ya, Ustaz, habis macam mana? Pegang je dengan Quran. Habis macam mana? Pegang je lah dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama-agama Allah. Pegang je lah dengan Al-Quran. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang berjihad di jalan Allah, memperjuangkan agamanya dalam satu saf. Maknanya satu saf, tak ada ideologi lain, tak ada pemikiran lain untuk menghadapi musuh kecuali dengan satu cara, wahdatul fikri wa wahdatul jamaah, wahdatul amal. Satu pemikiran dan satu gerakan, tak ada cara lain. Itu yang Allah nak. Berapa nak kita ambil ideologi yang bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan Al-Quran, walaupun matlamat kita sama, untuk Islam tak betul. Kerana itu perintah Allah satu je. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kita tak boleh ikut apa yang orang kafir buat, dan orang kafir tak akan ikut apa yang kita buat. Pemikiran Machiavelli, pemikiran Karl Marx, pemikiran Karl Marx, pemikiran satu lagi, pemikiran yang di famous komunisme, bukan datang daripada pemikiran Islam, bukan datang daripada Islam. Kerana ideologi itu datang daripada orang bukan Islam. Orang kena faham, bila ideologi yang datang bukan daripada Islam, maka ideologi itu ditolak secara total, tak boleh pakai, kerana dia bukan daripada wahyu. Selain bukan daripada wahyu, ideologi sekularisme ke, apa sahaja, liberalisme ke, kapitalisme ke, nasionalisme ke, apa sahaja yang bukan datang daripada wahyu, kita kena tolak. Kerana setiap yang bukan datang daripada wahyu itu nafsu.
Setiap yang datang daripada nafsu itu didokong oleh syaitan. Nafsu dan syaitan dia dua geng. Wahyu dia punya geng apa? Hati. Saya sebut tadi, hati tadi. Kan? Kalau kita datang masjid sembahyang tadi, hati kita rosak. Aku yang sembahyang tu hati rosak. Aku yang nak datang sembahyang. Bukan dengan atas apa perkataan ataupun atas punca la haula wala quwwata illa billah. Faham? Tiada daya upaya aku datang beribadah kecuali dengan izin Allah. Hari ini saya mengajar tuan-tuan. Kalau saya rasa pahala saya tak akan sampai, saya akan campak dalam neraka. Tuan-tuan nampak saya mengajar. Tuan-tuan saya nampak saya bagi ilmu pada tuan-tuan. Tapi kalau aku yang bagi, dalam hati ni kan aku yang bagi, ilmu ni aku yang punya, maka aku tadi menyebabkan saya tak akan dapat pahala. Walaupun tuan-tuan saya nampak saya dapat pahala. Dari mata kasar nampak pahala, tapi dari segi hati, dari segi Allah, saya tak akan dapat pahala. Itu tadi. Dengan kita pegang la haula wala quwwata, Allah suruh kita pegang la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, menafikan diri kita ni wujud. Menafikan diri kita ini wujud. Maka kita tak akan wujud kalau dia tak wujud. Kita wujud kerana dia wujud. Dan kita boleh tak wujud, dan dia tak boleh tak wujud. Wujudnya dia kerana wujudnya kita kerana ada dia. Dan wajib kita wujud, tak wajib kita wujud. Itu bagi kembali pada tauhid. Kan? Kerana apa? Kita mati pun boleh, kita ada pun boleh, kita tak ada pun boleh, tapi dia kena ada. Sebab tu bila kita pegangan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, senang. Kan? Apa kau bagi kat aku terima tu ya Allah. Aku ni kan tak ada siapa. Kalau kau tak ada, aku tak ada. Kan? Aku tak ada pun kau ada. Kan? So terima saja apa yang Allah bagi kita, dan dengan sifat yang disebutkan Nabi SAW ajar kepada kita, raditu billahi rabbah. Itu syahadah hati kita. Syahadah jasad kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadah jasad kita, aku naik saksi Nabi Muhammad itu Rasulullah Allah. Adapun syahadah hati kita, jiwa kita, nur hati kita, raditu billahi rabbah, aku redha Allah sebagai Tuhanku, wa Muhammadin nabiyya wa rasulah, wa islami dinah. Dengan Islam, Nabi itu Nabi Muhammad itu Nabi aku dan Rasulku, dan Islam agamaku. Itu sebenarnya kita kena pegang itu. Tiap-tiap pagi bangun sembahyang, sebelum datang sembahyang subuh, bangun ikrar tu dulu, raditu billah, ataupun baca istighfar, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, Allah Tuhan kami, engkau Tuhanku, tiada Tuhan kecuali engkau, khalaqtani, engkau yang mencipta aku, wa ana abduka, aku ni hamba engkau. Faham yang tu tak apa, kan? Baru kita ni hidup senang, luas. Bangun pagi tu kita masalah kita akan hilang. Tetapi yang berlaku dalam Islam dan apa yang diandaikan berlaku adalah berbeza sama sekali dengan apa yang berlaku dalam ideologi tersebut, kerana harakah Islamiyah tidak memisahkan dan dalam tindakan mereka antara matlamat dan cara. Nampak? Kita tak ada pemisahan antara dua tu. Matlamat cara satu, wahdatul fikr wa wahdatul amal. Tak ada jalan lain, dan tak ada ideologi lain yang masuk ke dalam Islam.
sama ada dari kewajipan syarak, akidah maupun akhlak. Para petugas yang bekerja untuk Islam pula tidak bekerja kerana kepentingan diri atau menurut keinginan mereka sendiri. Ingat orang yang bekerja, imam, Bilal, azan, ingat lillahi ta'ala, usalli fardhu subhi raka'ataini imaman ma'muman lillahi ta'ala, kerana Allah, bukan bukan kerana syurga Allah, bukan kerana takut neraka Allah. Faham? Lillahi ta'ala, bekerja lillahi ta'ala kerana Allah. Mana aku buat kerja ni bukan kerana diriku, bukan kerana hendakkan pangkat, bukan kerana hendakkan pahala, bukan kerana nakkan apa, lillahi ta'ala, kerana Allah. Baru dia jadi, baru jadi kerja kita pagi-pagi. Para petugas yang bekerja untuk Islam tidak bekerja kerana kepentingan diri atau menurut keinginan mereka sendiri. Mereka hendaklah berterikat dengan panduan tertentu, terikat dengan akidah dan akhlak mereka sendiri, dan tidak boleh melepaskan diri dari tuntutan-tuntutan tersebut. Tak boleh, kita tak boleh ikut ideologi lain kerana kita ada terikat dengan apa yang kita janji kepada Allah. Raditu billahi rabba wa islami dinan Muhammadin nabiyya. Bekerja untuk menegakkan kebenaran tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil untuk mencapai tujuan dan matlamat perjuangan, sekalipun cara yang batil itu hanya dengan satu kalimah atau satu slogan sahaja, kerana Allah berfirman, qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Firman Allah dalam surah Kahfi. Mana kita baca, sebab tu kita sunatkan baca surah Kahfi. Oh ustaz, kita tak masuk kita masuk fasa akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita untuk terlepas daripada Dajjal, baca surah Kahfi. Kan? Betul? Oh, maka kita pun startlah beramal Kahfi 10 pertama dan 10 terakhir. Dan hari Jumaat kita baca seluruh surah Kahfi. Ingat satu hadis Nabi, orang yang membaca Quran, dia ada dua jenis. Baca Quran hanya mulut saja yang berbaca, hati tak baca. Tak bermanfaat Quran kepadanya. Baca Quran, tapi Quran tak bermanfaat. Berulang kali saya sebut, kenapa kita kena baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim sebelum kita baca Quran. Ada seorang bertanya kepada Syekh Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, Imamul Kabir, Imamul Akbar. Syekh Sya'rawi baru meninggal, tuan-tuan. Saya sempat jumpa dia, dan saya berjumpa dengan dia sezaman, saya sempat zaman dengan dia di Mesir. Dia ni, kalau tuan-tuan faham bahasa Arab, buka tafsir Al-Quran contemporary, dia paling power, tafsir paling power Quran. Orang tanya kepada dia, kenapa kita kena baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim sebelum kita baca Al-Quran? Kan? Sedangkan kita baca Quran tu, syaitan tu tak akan kacau. Quran kalamullah. Kalau kita pergi meruqyah orang baca Quran, jin tu pun takut. Tapi kenapa kita kena baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim sebelum kita baca Quran? Kalau kita pun pelik juga, kan? Kenapa? Kan? Padahal a'udzubillah, kita nak baca kalamullah, dah tentu syaitan tak masuk kita baca Quran. Orang yang tak boleh baca Quran ni orang ada syaitan. Saya betul cakap, orang yang tak boleh baca Quran ni orang ada syaitan. Kalau orang kena rasuk, dengar Quran pun tak mau, kan? Kena rasuk, dengar Quran pun tak mau. Pasal apa? Syaitan ada dalam badan dia. Orang yang tak boleh baca Quran ni orang syaitan. Tapi orang yang boleh baca Quran pun ada syaitan juga. Syaitan dalam diri sendiri.
tak sampai apa yang dibaca dalam hati dia. Imam Syarawi cakap, kerana nur Quran itu tak akan masuk ke dalam hati, kerana dalam hati manusia ada syaitan. So bila kita a'udzubillahi minasyaitanirrajim, sebenarnya untuk menghilangkan gangguan syaitan yang ada dalam hati kita. Kita boleh baca Quran, tapi kalau kita baca surah Kahfi tadi, kita tak faham apa kita baca, maka bacaan kita tadi, bacaan orang yang seperti kakak tua, burung kakak tua. Ada satu kisah, burung kakak tua ni diajar untuk mengucap. Jumpa orang, la ilaha illallah. Jumpa orang, la ilaha illallah. Jumpa orang, la ilaha illallah. Tuan dia mengajar aku ucap. Tuan dia ni tu guru. Burung tu lalu je, nampak orang lalu je, la ilaha illallah. Akhirnya mati kakak tua tu, tak ucap la ilaha illallah. Macam tu kita. Macam tu kita. Bila kita ucap la ilaha illallah, kita tak faham apa yang kita ucap. Banyak kali kita ucap, kalau kita tak faham, kita akan jadi macam kakak tua tadi. Ulama tu tengok menangis, anak murid dia tanya, kenapa menangis? Kenapa kau menangis? Burung kakak tua ni sedangkan dia burung saja. Dia kata, bukan aku menangis kerana burung ini, aku menangis masa dia hidup, zikir la ilaha illallah dia penuh dekat mulut. Jumpa orang, la ilaha illallah. Orang lalu, la ilaha illallah. Tapi bila dia mati, dia tak ucap la ilaha illallah. Maksudnya apa? Maksudnya, bila kita ucap la ilaha illallah, kan, kalau hati kita tak faham, besok bila kita mati pun kita tak boleh ucap la ilaha illallah, walaupun banyak berjuta kali kita sebut la ilaha illallah. Begitu juga sini, kan? Kita baca surah Kahfi, kalau kita tak faham, kita tak akan terlepas daripada fitnah Dajjal. Allah sebut dalam Quran, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah sebut apa ni? Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu adalah daripada Tuhanmu, maka barang siapa yang mahu maka hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang tak mahu hendaklah maka ia menjadi kufur. Siapa yang mahu, siapa yang tak mahu, siapa yang dikehendaki Allah, siapa yang tak dikehendaki Allah. Macam mana? Ceritanya adalah kita kena mengenal Allah dulu, baru kita boleh mengenal Dajjal. Kena kenal Allah dulu, baru kita boleh kenal Dajjal. Tosah dia cakaplah pandemik itu kerja Dajjal. Tosah dia cakaplah Covid itu kerja Dajjal. Oh, ini semua konspirasi. Orang dah sebut konspirasi. Kamu kenal tak? Saya tak cakap ni. Pandemik tu makhluk Allah, Covid tu makhluk Allah. Kan? Dajjal tu siapa? Makhluk Allah juga. Betul? Yang kamu nak takut ke Dajjal, yang kamu tak takut ke Allah, kenapa? Boleh faham? Takut ke Dajjal tapi tak takut ke Allah. Kamu buat maksiat. Boleh faham? Faham tak? Maksudnya, kita nak lepas pada Dajjal, satu cara adalah dengan kita mengenal Allah dan takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Duduklah Allah hantar manalah kita duduk, zaman Dajjal ke, zaman tak Dajjal ke, kalau kita pegang dengan takut kepada Allah, maka Dajjal akan takut pada kita. Maka Dajjal bertakut. Maka kita kena pegang dengan kebenaran. Takut pada Allah apa? Beramal dengan Al-Quran. Tapi orang yang berpegang dengan ideologi lain daripada Al-Quran, maka orang yang tak takut pada Allah. Boleh. Kenapa? Dia melakukan perkara yang Allah tak benarkan.
Orang yang tak takut pada Allah, dia melakukan perkara Allah tak benarkan, maka dia tidak akan terlepas daripada fitnah Dajjal. Qulil haqq walau kana murra. Cakap benar walaupun dia pahit. Yang ni yang tak mau. Oh tak apa, kita kena belok sikit, kena belok sini sikit, kena belok sini sikit, kena belok sini sikit. Yang penting matlamat sampai. Tak boleh, tuan-tuan. Quran tak ajar macam tu. Nabi tak ajar macam tu. Kebenaran itu adalah hak, adalah satu sifat yang menyeluruh, tidak boleh dibahagi-bahagi dan dijuzuk-juzukkan. Oleh sebab itu, meninggalkan kemahuan bertolak ansur atau dengan satu unit daripada kebenaran berarti meninggalkan tolak ansur dan seluruh kebenaran, kerana tidak ada yang wujud lagi selepas petunjuk kecuali kesesatan. Kita nak buat satu, kita tinggalkan satu benda, tak boleh. Maka kita kena buat seluruhnya. Untuk tujuan tolak ansur ini, golongan kafir Quraisy menawarkan kepada Rasulullah SAW beberapa tawaran yang lumayan sebagai tukaran dalam beberapa hal yang berhubung dengan akidah. Lantas baginda SAW secara tegas menjawab, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Pak Imam duk baca selalu surah ni. Sembahyang maghrib disunatkan. Pak Imam ingat Pak Imam jangan panjang maghrib. Nabi SAW dibuat sunat maghrib, kul ya, kul huwallah, kul ya izaja. Maghrib jangan. Isyak pula, isyak panjang sikit, subuh panjang sikit. Subuh Nabi SAW rakaat pertama surah Baqarah, rakaat kedua surah Ali Imran. Panjang dia. Tapi maghrib kul ya, kul huwallah, kul ya, kul huwallah. Sunatkan kul ya, kul huwallah, ikut. Tak apa ustaz pendek sangat. Dan Rasulullah buat. Takkan Rasulullah rasa pendek sangat. Yang penting kita makmum belakang faham apa yang Pak Imam baca. Kuliah ni Allah suruh turunkan kepada siapa? Kepada Nabi ketika mana? Ketika Abu Jahal, Abu Lahab jumpa Rasulullah untuk nak kompromi. Okey Muhammad, aku ni halang kau banyak sangat ni, cerita bukan cara ni tapi cerita umum lah. Aku tengok engkau ni, aku dah usaha nak bagi sekatan ekonomi kau tak terima, aku usaha nak bagi sekatan ekonomi engkau tak terima, aku usaha kau buat engkau seksa, kau tak terima, aku baling tai unta dekat badan engkau tak terima, kau teruskan dakwah engkau. Senanglah macam ni lah. Penatlah kami nak halang kau buat dakwah ni, nak sampaikan agama Islam ni senang macam ni. Kita kompromi. Aku akan beriman dengan kau, tapi dengan syarat engkau juga kena ikut aku. Hari ini hari apa? Hari Senin. Hari Senin aku semayang cara engkau, tapi hari Selasa kau kena semayang cara aku. Rasulullah kata tak boleh. Islam satu je. Semayang tak ada semayang kau cara engkau, semayang cara aku. Kan? Sebenarnya Muhammad, apa yang kau nak sebenarnya? Kau nak harta? Kami bagi semua harta. Kau bagi kami akan jadikan kau orang terkaya di Mekah. Boleh kami kumpulkan harta yang banyak-banyak untuk menjadikan orang terkaya di Mekah. Ini maknanya tak ada. Aku nak sampaikan hak Allah. Apa yang kau nak? Kau nak perempuan cantik-cantik, aku boleh cari perempuan cantik-cantik ni seluruh Quraisy ni, aku bagi kat engkau. Kau nak jadi raja. Ini apa dialog Abu Jahal dengan Nabi SAW, nak kompromi. Maka turunlah kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Faham? Kita kena faham bahawa untuk Islam tak ada kompromi. Kalau kau nak buat, kau buat. Kalau kau tak mau buat, tak apa, aku pun tak mau ikut engkau. Itu je, tak ada kompromi, no kompromi. Itu Rasulullah SAW, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita.
tiada kompromi antara kita. Yang ketiga, kebenaran itu sewajarnya dipertahankan dengan kekuatan, malah dikorbankan apa saja untuk mempertahankan dengan pertahankannya dengan tidak tunduk kepada tawaran-tawaran, tawar-menawar sekalipun dalam bentuk godaan nikmat walaupun ancaman siksaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah tukang-tukang sihir Fir'aun, apabila melihat kebenaran telah jelas di hadapan mereka, mereka tidak lagi mengindahkan ancaman Fir'aun. Sebaliknya menerima dan merasa mulia dengan keimanan mereka. Iman yang mengatasi segala bentuk kepentingan diri mereka. Berkata kepada Fir'aun, "Faqdi ma anta qadin, innama taqdi hadhihi al-hayatid dunya. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairun wa abqa." Putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kami hanya dapat memutuskan dalam kehidupan di dunia. Sesungguhnya kamu hanya dapat memutuskan dalam kehidupan di dunia ini sahaja. Sesungguhnya kami telah beriman dengan Tuhan kami agar Dia mengampunkan segala kesalahan kami dan sihir yang kamu paksa ke atas kami itu, dan Allah lebih baik pahalanya daripada dan lebih kekal dan azalinya. Surah Taha. Cerita tukang sihir. Kita berhenti kat ayat ni. Cerita tukang sihir Fir'aun. Bila Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, maka Nabi Musa tunduklah mukjizat yang diberikan Allah kepadanya, tongkat jadi ular. Fir'aun, okey, tak apa. Sekarang ni aku dah buat aku nak mengumpulkan seluruh tukang sihir aku untuk melawan engkau, Musa, besok. Musa kata, tak apa. Maka Fir'aun pun panggillah tukang sihir dia, menceritakanlah kepada tukang sihir dia bahawa besok nak lawan, cerita ringkas lah, lawan Musa. Kita perlu kalahkan Musa. Gunalah sihir-sihir kamu untuk mengalahkan Musa. Tukang sihir cakap gini, kalau kami menang, kami nak hadiah. Fir'aun kata, tak apa. Kalau kau menang, kau dapat Tan Sri, kau dapat tun, kau dapat title, semua dapatlah. Aku bagilah kau harta pun semua, kan? Jumpalah Nabi Musa dengan tukang sihir Nabi Musa. Kisahnya Nabi Musa kata, ulku. Nabi Musa kata, campaklah tongkat-tongkat kamu. Maka tongkat-tongkat mereka pun jadilah, bila campak jadilah ular, jadilah berbagai-bagai macam binatang. Ular lah, kan? Zaman tu zaman sihir, kan? Nabi Musa AS selepas dicampaknya tongkat tukang sihir Nabi Fir'aun, beramai-ramai, Nabi Musa campak tongkatnya. Tongkatnya bukan sihir, tongkatnya tongkat mukjizat. Faham? Sihir dan mukjizat. Tukang sihir tahu yang tongkat tu tongkat sihir, tapi bila tengok tongkat Nabi Musa, tongkat mukjizat, akhirnya beriman. Akhirnya beriman dengan Nabi Musa. Kenapa beriman? Beriman kerana mereka ada ilmu, bahawa mereka tahu bahawa Nabi Musa itu bukan sihir, dan tongkat yang dicampak oleh Nabi Musa tadilah benar-benar menjadi ular. Yang diorang ni, orang nampak ular, tapi dia orang tahu yang tu bukan ular. Dia nampak benar-benar ular. Akhirnya dia beriman dengan Nabi Musa. Dia tahu bahawa Nabi Musa bukan tukang sihir, dan dia tahu bahawa Nabi Musa itu adalah Nabi, orang dia ilmu. Terus dia beriman. Kenapa dia beriman? Satunya, mereka beriman terus tadi. Kita hari ni pasal apa sampai sekarang tak boleh nak beramal dengan Al-Quran, tak macam mereka.
Mereka sanggup mati kerana nak beriman kepada Nabi Musa. Macam Bilal bin Rabah. Macam mana, kenapa Bilal bin Rabah boleh sanggup mati kerana nak tahankan Islam dia? Ahad. Macam mana keluarga Sumayyah ataupun Yasir, keluarga Yasir? Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, isbiru ya ala Yasir, inna maw'idukum jannah. Nabi SAW lalu depan Sumayyah, lalu depan Yasir. Depan Yasir, nak tengah diseksa oleh tuannya. Abu Bakar tak boleh nak beli Sumayyah. Bilal, Abu Bakar boleh beli. Sumayyah dengan Yasir, Abu Bakar tak boleh beli. Kenapa mereka mempertahankan akidah mereka? Kerana mereka walaupun sebelum mereka Islam, sebelum tu mereka tak Islam. Bila bukan Islam terus jadi pegang kuat. Macam mana? Macam tu Confucius ni, bila dah Islam terus tak, kau buatlah Fir'aun, kau nak salib aku ke, kau nak potong tangan aku ke, kau nak potong kepala aku ke, kau punya pasal. Yang penting aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Satu, ada ilmu. Yang kedua, hati kau bersih. Tu tak. Semayang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak terima ilmu saya, bukan dengan tuan-tuan terpaksa dengar. Tuan-tuan kena serahkan diri, hati kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala, pegang la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa saja ustaz yang bercakap akan terus masuk dalam hati kita. Itu kunci dia sebenarnya. Kunci dia, kita tak rasa kita ni ada. Kuncinya, aku ni hamba Allah. Kuncinya, aku tak ada ilmu, aku tak ada apa, kecuali yang ada hanya pemberian Allah. Itu kunci dia. Kunci tu yang tak ada kepada orang hari ini, tuan-tuan. Yang tak ada pada orang ini, yang tak ada pada pejuang-pejuang Islam hari ini, kunci itu. Kalau ada, sikit. Sebab tu Allah yang janji menang untuk Islam. Kenapa tak Islam tak menang? Kerana yang ni, la haula wala quwwata illa billah. Kerana yang ni. Dan kita tak sepenuhnya solid dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kita menurut kehendak nafsu kita. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti dekat ni insya-Allah. Sambung pada perjumpaan akan datang dalam ciri yang keempat. Jadi yang pada hadis, wallahi law wada'u syamsu fi yamini wal qamaru fil yasari ala an atruka hadzal amri ma taraktuhu bi zuhrullahu aw ahliku dunahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna mimman istama'al qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وندمنا على